Yang last kali Dr. Mursyidi simpulkan bahawa riwayat berkaitan dengan Iraq itu tidak sahih. Yang sahih adalah Najd dan juga Nabi mengisyaratkan ke arah timur. Jadi untuk itu saya menjemput Dr. Abdullah Jalil, panel kita yang kedua, untuk menjelaskan di manakah lokasi tanduk syaitan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis Nabi yang dibentangkan oleh Dr. Mursyidi tadi. Tafadhal Dr. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz Za'barani. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Yang saya hormati rakan-rakan ahli panel, Dr. Muhammad Mursyidi, Kiai Nur Hidayat Muhammad dan semua para hadirin sekalian. Terima kasih di atas jemputan diskusi ini, walaupun saya bukanlah orang yang paling layak untuk membincangkannya. Tetapi sewaktu saya membuat kajian berkenaan dengan fahaman Wahabi, maka memang di antara isu yang sering dibangkitkan adalah berkenaan dengan hadis Najj ini. Dan kalau saya boleh tambah sedikit, sebenarnya perkataan Najj ini bukanlah perkataan yang patut kita keliru sebenarnya, sebab dia perkataan yang istilah yang sangat jelas. Dia bukan istilah yang kabur, dia kata nama tempat yang sangat diketahui di dalam disiplin ilmu hadis. Bahkan sebab tu para sahabat kata wa fi najdina, dan di Najj kami ya Rasulullah. Rasulullah tak tanya pula Najj kami tu kat mana. Rasulullah tak tanya Najj kami tu di mana. Dia adalah tempat yang makruf. Dia adalah, bahkan bila para sahabat menisbahkan dirinya kepada Najj, maknanya bahawa ia adalah satu tempat di kawasan Jaziratul Arab. Nanti kita akan bincangkan, kita akan sharekan. Jaziratul Arab ni ulama-ulama geografi membahagikan kepada 5 bahagian, dan Najj adalah salah satu daripada 5 bahagian yang utama itu. Dan sebenarnya hadis Najj ni bukan sahaja dia diriwayatkan di dalam hadis berkenaan dengan tanduk syaitan. Ada banyak riwayat berkenaan dengan Najj. Contohnya berkenaan dengan tempat talbiyah, tempat apa kita miqat, tempat ihram, miqat makani untuk orang-orang yang mengerjakan haji. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih banyak, ada riwayat, salah satu riwayatnya dia kata muhallu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, muhallu ahli al-Madinati Dzul Hulaifah, tempat bertalbiyah ataupun miqat zaman untuk memasang ihram, bagi orang yang datang, bagi penduduk Madinah. Ahlul Madinah ni maknanya penduduk Madinah atau orang yang datang daripada arahnya adalah di Dzul Hulaifah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, ni hadis sahih Muslim, wa muhallu ahli Syam Mahya'ah wa hiyal Juhfah, dan tempat miqat makani bagi penduduk Syam, ataupun orang yang datang daripada penduduk arah Syam adalah Mahya'ah, iaitu Juhfah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut wa muhallu ahli Najdin qarnun. Ini hadis sahih Muslim, dan tempat bertalbiyah ataupun tempat pasang ihram bagi penduduk Najd adalah qarnun manazil. Okey. Dan ada lagi hadis yang apa kita panggil yang lebih jelas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membezakan pula di antara tempat ahli Iraq, tempat miqat makani bagi ahli Iraq dengan miqat makani bagi ahli Syam dalam satu hadis yang sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis sahih Muslim nombor 1184. Rasulullah kata muhallu ahli Madinati min Dzul Hulaifah. Tempat bermula ihram bertalbiyah bagi penduduk Madinah adalah daripada Dzul Hulaifah. Wa tariqul akhar al-Juhfah, iaitu jalan lain, iaitu daripada arah Syam, itu di Juhfah. Kemudian Rasulullah kata wa muhallu ahli Iraq, dan tempat bertalbiyah memasang ihram bagi penduduk Iraq yang datang daripada arah Iraq, min dzati irqin, daripada di dzati irqin. Dan lepas tu Rasulullah sebut wa muhallu ahli Najdin qarnun, dan tempat miqat makani bagi penduduk Najd adalah di qarnul manazil, dan muhallu ahli Yaman di Yalamlam. Ini hadis sahih Muslim. Dalam hadis ni Rasulullah SAW dengan jelas membezakan antara Iraq dengan Najd. Jadi bagaimana kita kata kita boleh keliru di bahawa Najd itu di Iraq, dan saya akan tunjuk nanti topografi. Mana yang lebih tinggi, tanah tanah Najd ke tanah Iraq? Mana yang lebih tinggi sebenarnya? Jadi kalau ada orang kata kawasan di Najaf ataupun di bahagian Iraq itu adalah kawasan tanah tinggi, kita akan buktikan bahawa tanah mengikut topografi, peta yang menunjukkan ketinggian bumi, muka bumi, menunjukkan bahawa Najd yang ada sekarang itu di bahagian Riyadh dan sebagainya itu lebih tinggi daripada kawasan di Iraq. Yang kawasan-kawasan Iraq yang tinggi-tinggi itu yang berdekatan dengan Turki kat atas tu. Kita kongsi sama-sama. Dan ada satu hadis juga yang masyhur berkenaan dengan, jadi maknanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerita hadis tentang Najj ni bukan hanya berkenaan dengan masalah tanduk syaitan. Masalah hadis-hadis berkaitan haji pun datang dalam riwayat yang lain ada disebutkan bahawa ananasan ni daripada ada orang ramai daripada Najj min ahli Najdin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Arafah. Datang penduduk Najj kepada Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah ketika hari Arafah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan haji, dan mereka bertanya beberapa soalan dan Rasul tentang khususnya wukuf di Arafah, maka Rasulullah SAW pun menjawab soalan tersebut. Dan ada hadis lain berkenaan dengan kita panggil fitnah golongan-golongan yang membaca Al-Quran tapi tak faham ni. Ni hadis Sahih Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW, di mana riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah memberi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan emas. Kemudian Rasulullah SAW telah membahagikannya kepada 4 orang pemimpin ahli Najj, iaitu Al-Aqra' bin Habis Al-Hanzali, kemudian Al-Mujasya'i, kemudian Uyainah bin Badar Al-Fazari, kemudian Zaid At-Ta'i, kemudian salah seorang daripada Bani Nabhan, kemudian Al-Qamah bin Ulathah Al-Amiri, kemudian salah seorang daripada Bani Kilab. Maka beberapa orang sahabat Rasulullah SAW merasa tidak apa kita panggil macam alamak kurniaan itu diberikan kepada orang-orang Najj. Maka qalu, mereka berkata, yu'ti sonadida ahli Najdin wa yada'una. Maka mereka mengatakan Rasulullah SAW memberi pemberian kepada sonadid. Sonadid ini adalah pemimpin penduduk Najj. Tetapi dan meninggalkan kami. Maka kata Rasulullah, innama ata'allafuhum, sesungguhnya aku ni apa kita panggil berlembut, mengambil hati mereka. Fa aqbala rajulun ghairul ainain musyriful wajnatain natiul jabin kathul lahyah mahluq. Lalu satu orang lelaki, disebut kat sini rupa dia macam mana? Pertama dia kata rupa dia ghairul ainain. Ghairul ainain ni mata dia cengkung. Seolah-olahnya macam banyak ibadat lah. Kemudian musyriful wajnatain. Apa musyriful wajnatain? Dia punya pipi dia ni menonjol keluar, maksudnya naiklah tinggi, mata cengkung, pipi ke depan, nampak ke depan. Kemudian natiul jabin, dia punya dahi pun ke depan juga, maksudnya macam menonjol. Kasul lahyah, janggutnya tebal. Kemudian makhluk, bercukur, botak, orangnya botak. Dan inilah yang kita tengok kita panggil rupa-rupa kepala Khawarij. Maka faqala ittaqillah ya Muhammad. Dia berkata, bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Seolah-olah Rasulullah ini tak takwa. Bayangkan. Memang golongan Khawarij ini memang masyhur, mereka tidak ada adab dengan Rasulullah SAW. Sejak zaman ketua mereka muncul daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Kemudian kata Rasulullah, man yuti'illaha idza asaitu. Siapa yang taat pada Allah kalau bukan aku? Kalau aku yang bermaksiat, tak bertakwa kepada Allah, siapa lagi yang tak bertakwa pada Allah? Kemudian Rasulullah sebut, ada panjang, saya nak jimatkan masa sebab kita nak pergi pada perbahasan geografi. Maka satu orang sahabat Rasulullah SAW ada minta izin nak bunuh kerana sifat kurang ajarnya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kata, Rasulullah melarangnya. Kemudian famana'ahu falamma wala, bila lelaki tersebut pergi, maka Rasulullah pun bersabda, inna min dhiddi hadha aw fi aqibi hadha, daripada keturunan ini, daripada orang ini nanti akan keluar qauman yaqra'una al-Quran, satu kaum, kumpulan manusia yang membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tidak melepasi pangkal-pangkal leher mereka, yang murquna minad din murqas sahmi minar ramiyah, keluar daripada agama yang lurus seumpama panah terpancar daripada busurnya. Ulama kata kerana begitu halus dan begitu sukar untuk mereka kembali bertaubat. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka ni akan memerangi orang-orang Islam. Wa yad'una ahlal awthan, dan mereka ini tidak berperang dengan penyembah-penyembah berhala. Ini kalau kita tengok dalam sejarah Wahabi sangat jelas. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku ni, dalam buku Sidqul Khabar fi Khawarij al-Qarn al-Thani Ashar, ini beliau membandingkan antara Khawarij Wahabi dengan Khawarij Nahrawan ataupun Khawarij Haruriyah, Khawarij zaman-zaman awal. Beliau kata Khawarij zaman-zaman awal mereka ada terlibat dengan peperangan bersama dengan golongan apa kita panggil orang kafir daripada Majusi, Parsi dan sebagainya. Tapi Wahabi mereka tidak pernah berperang melainkan dengan hanya orang Islam yang mereka kafirkan. Jadi Rasulullah menyebut yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang Islam. Wa yad'una ahlal awthan, tapi dengan penyembah berhala mereka tak buat apa-apa, tidak berjihad pun. Kemudian kata Rasulullah, la in ana adraktuhum
kalaulah aku dapat berjumpa dengan mereka ni, golongan yang memerangi umat Islam, mengkafirkan, menghalalkan darah umat Islam ni, kalau kita tengok dalam sejarah Wahabi memang begitulah perangai mereka. Maka Rasul kata la'aqtulannahum qatla'an. Maka aku akan memerangi mereka seperti mana Allah menghancurkan kaum Ad. Ulama mengatakan bahawa ketika Allah menghancurkan kaum Ad, Allah tidak meninggalkan segala sesuatu yang bernyawa, hatta binatang-binatang peliharaan mereka pun hancur, dimatikan. Tetapi ketika kerajaan Turki Osmaniyah memerangi golongan ini, mereka masih ada lagi berbaki, mereka naik balik, mereka berbaki, mereka naik balik, mereka berpakat pula dengan Inggeris, mereka guna senjata persenjataan Inggeris, dan akhirnya jatuh kerajaan Khilafah Turki Osmaniyah dan sebagainya. Kita pun tahu panjanglah kisah, tak sempat nak cerita di sini. Maka kalau kita lihat ketika Khilafah Turki Osmaniyah memerangi mereka melalui Ismail Bashar, Ibrahim Bashar dan sebagainya, tidak diperangi sehingga habis. Maka mereka terus bangkit dan bangkit dan bangkit. Bahkan dalam sebahagian riwayat, tanduk syaitan ni dia akan setiap kali terputus akan keluar. Di tanduk syaitan dari timur Madinah ni, dia setiap kali terputus dia akan keluar balik. Putus keluar balik sehingga hatta yakhruja fihimud dajjal, sehingga dajjal akan keluar pada ketika mereka masih ada. Jadi fitnah ni akan berterusan sehingga zaman dajjal. Baik, saya ambil masa sekejap saja ataupun saya terus pergi pada point. Saya nak share kalau boleh skrin saya ni, saya nak share. Baik. Baik. Nampak ke Ustaz? Saya punya skrin ni Ustaz? Nampak. Alhamdulillah. Baik. Macam saya sebut tadi, sebenarnya nudge ni bukannya benda yang susah sangat nak tahunya. Okey. Saya pergi pada topografi dulu sebelum saya pergi pada ni. Kita pergi pada topografi ni. Ada. Golongan tersebut dia kata Iraq. Okey, dia kata Iraq. Dia kata tanah tinggi tu di Iraq. Baik, kita tengok topografi di sini. Kalau kita tengok di sini, kawasan Riyadh ini lebih tinggi sebab kawasan hijau ni lebih rendah. Kawasan Iraq di kawasan ini sebenarnya kawasan yang lebih rendah, sekitar 200 atau 100 kaki saja daripada paras laut. Tapi kawasan di Riyadh ini, okey, dia panggil Plateau of Najd, Plateau of Najd ni, kawasan ini lebih tinggi sekitar 2000 apa kita panggil 2000 atau 1000 meter. Maaf, bukan ni bukan 100 kaki Yang Iraq ni sekitar 100-200 kaki meter. Di sini 1000 atau 2000 lebih kurang meter di atas paras laut. Maknanya dari segi demografi pula, dari segi geografi pun sebenarnya Riyadh ataupun kawasan Najd yang memang kita semua tahu lebih tinggi daripada kawasan Iraq. Mana sejak bila pula mereka kata Iraq kawasan Iraq ini lebih tinggi? Jadi hatta dari segi geografi pun dah tak betul dah. Itu yang kita kata benda bagi saya lah, benda ni sangat jelas, tak perlu nak pusing-pusing kalau kita ikhlas lah. Kalau kita ikhlas cari kebenaran. Baik, kita mulakan dulu dengan nukilan daripada satu kitab, Awdahul Bayan bi anna Najdan yatlu'u minha qaulun syaitan. Beliau ada menyebut, okey, pengarang kitab beliau ni pengarang beliau adalah Abdullah Akur ke Muhammad Abdullah Akur. Ya, saya tengok. Nak tengok sebenarnya. Sekejap, minta maaf. Sebab saya minta maaf, saya dekat hotel, jadi sebab tu dia agak terhad nak menggunakan yang ada ni. Okey. Abdullah Muhammad Akur. Jadi beliau ada menyebutkan tentang Najd dalam istilah ahli hadis, Najd di sisi ahli syair. Jadi beliau menyebutkan Najd fi istilahil geografiyin. Najd di dalam istilah geografiyin. Kata beliau, qassamal ulama'u Jaziratul Arab ila 5 manatiq geografiyah. Ulama-ulama geografi ni membahagikan kepulauan Arab, istilah kepulauan Arab. Sebab tu disebut Najd ni benda yang Allahu Akbar, seterang-terangnya dia berada di tanah Arab, di Jaziratul Arab, bukan dia ada dekat Jaziratul Farsi atau dekat tanah Parsi ke tanah orang bukan Arab, dia di tanah Arab. Sebab tu para sahabat kata, wa fi najdina ya Rasulullah, wa fi najdina, di Najd kami ya Rasulullah. Memang benda yang tempat yang sangat diketahui. Maka ulama-ulama membahagikan kepulauan Arab kepada 5 kawasan utama, iaitu Yaman, Hijaz, Tihamah, Arud dan juga Najd. Saya ulang balik, Yaman, Hijaz, Tihamah, Arud dan juga Najd. Jadi maknanya Yaman ni dia kata bahagian selatan. Okey, bahagian selatan tanah Arab, kepulauan Arab itu Yaman. Hijaz pula bahagian yang terletak di barat dan juga utara. Di bahagian barat dan juga utara kepulauan Arab. Kita akan tengok nanti ada gambar, nanti saya akan share.
Kemudian Tihamah ni kawasan yang berdekatan dengan tepi pantai yang bersetentang dengan Laut Merah. Kita akan tengok nanti. Kota Mekah berada di kawasan Tihamah. Cuma biasanya kalau kita tengok orang biasa guna Hijaz lah untuk Mekah dengan Madinah. Tapi yang lebih dakik lagi sebenarnya Mekah ni di kawasan Tihamah. Okey. Kemudian Arud ni di kawasan Mantiqah Janubiyah Syarqiyah, di kawasan Asia Tenggara lah, kita kata di kawasan selatan dan juga kawasan timur, selatan timur Asia Tenggara lah. Di kawasan padang pasir Rubu' Al-Khali. Dan Najd ni Mantiqah Syarqiyah, di kawasan timur di Jaziratul Arab. Dan ini dia punya gambaran ataupun peta yang dibuat oleh pengarang kitab kita, Abdullah Muhammad Al-Quruni. Maka dia kata, tengok ni, ini adalah Jazirah Al-Arab. Apa 5 kawasan yang utama? Pertama, Yaman. Doktor, boleh zoom sikit Oh, besarkan sikit, minta maaf. Okey, baik. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh, okey, baik. Yaman di kawasan bawah ni Yaman. Ini bahagian Yaman. Okey, ini bahagian Hijaz. Dan Tihamah ni juga dia kawasan daripada pantai ni naik ke atas sehingga ke Syam. Ni bahagian Hijaz. Dan Tihamah ni padanya antara bandarnya adalah Mekah. Dan kemudian ada Arud di kawasan Asia Tenggara ni. Kemudian di kawasan timur, Najd. Jadi Najd ni adalah perkara yang sangat makruf dalam ilmu geografi. Bahkan macam kita sebut, dia suatu tempat yang semua tahulah. Yang tak tahu ni sebenarnya buat-buat tak tahu ataupun kerana taksub, maka jadi jahil lah. Ia adalah salah satu kawasan utama dalam Kepulauan Arab. Baik, kita pergi pula pada buku kitab Atlas Hadis An-Nabawi minal Kutubis Sihah As-Sittah, Amakin wa Aqwam. Ini karangan Dr. Syauqi Abu Khalil. Jadi nama-nama tempat, nama-nama kaum beliau himpunkan dalam Atlas Hadis Nabawi daripada kitab-kitab Sihah Sunan Sittah kita lah. Baik. Beliau dengan terang menyebutkan ini Najd. Najd. Min muduniha al-yawm ar-Riyadh wa ma hawlaha wal Qasim Sadir al-Flaj qadiman qadiman adan nasu ma kana ala bu'di 100 km min syarqil Madinatul Munawwarah Najdan. Di antara bandar-bandar Najd pada hari ini, kata beliau, Riyadh dan kawasan-kawasan sekitarnya, Qasim, Sadir, Aflaj, dan dahulunya manusia mengira apa kawasan yang sekitar 100 km di sebelah timur Madinah itu Najd. Ni kawasan ni. Ni Madinah Munawwarah. Bahkan kalau kita tengok dalam geografi dari segi koordinat, kalau saya boleh kongsi di sini, subhanallah lah, sebab tu tadi Ustaz Dr. Mushidi ada sebut tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di atas mimbar tunjuk ke arah timur, ke arah rumah Aisyah. Saya sendiri pernah buat kajian, saya tengok mimbar Rasulullah dan tengok rumah Aisyah radhiyallahu anha yang kini makam Rasulullah. Dia memang garis lurus. Mimbar Rasulullah tu dengan rumah Aisyah radhiyallahu anha itu garis lurus. Maknanya Rasulullah menunjuk ke arah yang lurus daripada Madinah. Dan kalau kita tengok dari segi koordinat titik kedudukan geografi, kedudukan geografi bagi Riyadh dan juga Madinah sangat luar biasa, kerana kedua-duanya mempunyai koordinat apa kita panggil kalau Najd dari segi utara ni 2443 north dan 04644 east. Okey. Madinah pula dia punya koordinat dia 2433 north dan 03942 Maknanya apa? Maknanya Riyadh, okey, Riyadh atau Najd terletak pada garisan darjah 24 utara sama dengan garisan darjah 24 utara Madinah. Maknanya Najd dengan Riyadh tu betul-betul berada di atas garis yang lurus. Subhanallah. Sebab bagaimana lurusnya daripada mimbar Rasulullah ke rumah Sayyidina Aisyah, begitu lurusnya daripada Madinah sampai ke Riyadh. Jadi subhanallah, tidak ada sebarang apa kita panggil keraguan lah. Ni Najd jelas. Baik. Kalau tak faham lagi, kalau ada pihak yang masih ustaz tak buat apa kita panggil, tak nampak lagi lah jelasnya, baiklah kita kata kita gunalah Google Maps. Kita guna Google Maps. Sebab itu soalan geografi kan. Senang sekarang ni subhanallah, nak belajar geografi pun mudah sangat dah. Google Maps tu macam-macam boleh ada kat situ.
Kita dulu nak belajar pun tak macam tu. Jelas antara Madinah dengan Riyadh titiknya lurus, subhanallah. Betul-betul berada di atas timur Madinah. Dan kalau yang ada yang kata bahawa Iraq itu di timur, kita tengoklah betul ke Iraq itu di timur. Kalau kita tengok dari segi kedudukan, sebenarnya dia lebih apa kita panggil, lebih dekat dengan utara. Dia lebih dekat dengan utara. Doktor, bagi yang tak tahu, Najd dulu sekarang dipanggil sebagai Riyadh ya. Ya. Dia kawasan sekitar Riyadh tu. Tapi bagi kita yang utamanya adalah Riyadh. Kawasan tepi-tepi Yamamah dan sebagainya itu, Huraymila dan sebagainya itu semua kawasan-kawasan yang kita panggil Najd lah tu. Tapi kota utama dia sekarang ni adalah Riyadh. Jadi jelas dari segi geografi Iraq, pertama dari segi nama pun takkanlah kita keliru antara Iraq dengan Najd. Tak munasabah, tak munasabah. Bahkan kalau kita tengok dalam ilmu nama-nama para ulama, ataupun kalau kita tengoklah tak perlu nak tengok apa kita panggil kita tengok di sini. Hatta golongan Wahabi pun apabila mereka mengarang kitab-kitab sejarah mereka menamakan kitab sejarah mereka ni sebagai Tarikh Najd. Durarus Saniyah fil Ajwibah Najdiyah. Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, nama dia nisbah, kita belajar depan tu laqab. Depan tu kalau kita Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Al tu laqab. Laqab. Kemudian kita tak nama. Kalau dari segi i'rabnya biasanya laqab ni kita i'rab sebagai badal. Kemudian di belakang tu kita akan buat nisbah. Nisbah ni bolehlah juga i'rab, biasanya i'rabnya sifat. Biasanya i'rabnya sifat. Tak apa. Jadi kita kata contohnya Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. At-Tamimi nisbah kepada Tamim. An-Najdi nisbah kepada penduduk Najd. Bahkan kitab utama mereka pun Durarus Saniyah fil Ajwibah Najdiyah pun dia tak sebut Ajwibah lain. Kemudian kalau kita tengok lagi kitab-kitab yang lain, Tarikh Najd. Kalau kita tengok lagi, ini kita panggil Husain Ibn Ghanam, Tarikh Najd juga. Ini dia sebut sebagai salah seorang daripada anak murid Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kita tengok ni terbitan kerajaan Saudi di Mamlakah Arabiah Saudiyah, Inwanul Majd fi Tarikh Najd. Ini cerita tentang sejarah kerajaan Saudi. Tajuk yang digunakan Tarikh Najd. Ya. Dan banyak lagi lah ni Tarikh Najd. Syekh Sulaiman bin Salman ni antara tokoh-tokoh Wahabi lah, kita pun tahu. Jadi saya pun tak tahu macam mana boleh timbul teori Najd ni di Iraq. Kalau boleh mungkin pihak yang kita panggil pihak yang mendakwa Najd tu di Iraq buatlah kajian. Siapakah yang mula-mula memesongkan fakta bahawa Najd itu di Iraq? Hanya kerana ada satu riwayat. Kita ada banyak pendekatan macam disebut oleh Dr. Marshidi tadi. Pendekatan pertama sama ada kita katakan bahawa riwayat tersebut itu adalah kita panggil sanadnya bermasalah dan sebagainya, tak menjadi hujah dan sebagainya. Andai ditakdirkan pun kita katalah kita panggil tokoh mereka mengatakan hadis itu sahih. Kita katakan i'malul kalam aula min ihmalih. Yang ini merujuk kepada Khawarij di Iraq. Yang Najd jelas menunjukkan kepada qaum syaitan dan Khawarij daripada Najd. Maka dia tak semestinya kena membatalkan salah satu daripada dua makna tersebut. Bahkan hadis yang menyebut Najd terlalu banyak kalau nak dibandingkan dengan hanya riwayat yang disebut fi Iraqina itu. Baik Doktor, kita dah habis masa. Dah habis masa. Boleh tak saya tutup satu poin dia lagi? Boleh. Baik. Kita ambil ulama Melayu kita lah. Kan, Kamus Marbawi, Kamus Istilah Fiqh lah. Kan? Zoom sikit Doktor. Zoom sikit. Baik. Ni Kamus Marbawi. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi pun menyebut Najd itu ada beberapa makna. Antaranya pertolongan, tanah tinggi dan negeri Wahabi yang keluar ni. Negeri Wahabi yang keluar daripadanya orang-orang Wahabi sekarang yang memerintah Mekah dan tempat keluar Musailamah Al-Kadzab yang mendakwa dirinya Rasul. Jadi ulama kita Syekh Idris Al-Marbawi yang orang pertama dapat terkumpul hijrah pun ulama Melayu kita lah yang kita banggakan lah. Pengarang Bahrul Mazi dan sebagainya. Maka dia dengan jelas, beliau pun dengan jelas menyebut Najd itu adalah tempat keluarnya fahaman Wahabi. Jadi bagi saya benda ni seterang matahari lah. Bagi saya seterang matahari, dan siapa yang kena tipu tu bahawa Najd di Iraq pun kena tipu di siang hari. Begitulah, maaflah kalau saya saja bergurau kan. Cuma kita kata perkara yang terlalu terang tetapi dikaburkan kerana taksub. Saya serahkan kembali kepada moderator, minta maaf.
Baik, terima kasih kepada Dr. Abdullah Jalil. Kita dapat satu penerangan yang sangat jelas berkaitan dengan najat ini, iaitu najat itu istilah yang sangat difahami oleh para sahabat dan para ulama yang kemudian daripadanya, dan juga tempat berdasarkan pembentangan Dr. Abdullah tadi jelas daripada segi topografi ke geografi ke memang merujuk kepada Najat ataupun nama sekarangnya kita lebih kenali sebagai Riyadh. Jadi itu jelas maknanya bila hadis menyebut berkaitan dengan Najat, kita dah jelas, Dr. Mushidi dah sebut berkenaan dengan hadis Najat itu dah jelas. Kemudian doktor telah merujuk kepada Najat itu Qarnul Syaitan, tempat tanduk syaitan muncul itu adalah di Najat. Jadi untuk panel yang ketiga ni kita nak tanya Kiai Nur Hidayat berkaitan dengan Wahabi. Sebab Dr. Abdullah Jalil dah sebut beberapa kali berkaitan dengan Wahabi tadi tu. Jadi apakah hubungan Wahabi dengan petunjuk daripada hadis tanduk syaitan? Dr. Mushidi ada sebut sifat-sifat golongan yang munculnya tanduk syaitan. Dr. Abdullah Jalil telah merujuk kepada geografi bahawa tempat lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Najat, dan Najat itu adalah tempat munculnya tanduk syaitan. Jadi kita nak bincang hubungan Wahabi ni. Sebab kita, kalau Dr. Mushidi ada sebut Najat itu tempat munculnya Musailamah Al-Kazab, Khawarij Najat, dan kemudiannya Qaramitah. Yang tiga ni dah tak ada dah. Yang ada lagi sekarang ni adalah golongan Wahabi.